orang kata apa, sembang hari ni, kita tengok balik, you all boleh tengok balik apa tajuk kita hari ni, apa yang saya nak sharing dengan tuan-tuan semua, apa yang saya nak sharing dengan tuan-tuan semua dan you all semua, orang kata benda melibatkan teknikal lah, maksudnya dalam bidang aircon lah. Jadi orang kata nak pula cuaca semalam mencapai 30 Celsius, 33, 34, suhu yang agak panas. Masa ni lah banyak dah yang customer call kita tanya aircon berapa ringgit, berapa ratus, nak servis, nak repair. Jadi time-time ni lah kita akan menyambut panggilan you all semua, tuan-tuan, perempuan semua yang kata yang meng-call lah, yang call kami untuk dapatkan servis daripada kami. Jadi nak cerita, dan pada masa sama juga kita aircon kita ni akan problem. Aircon orang kata nak tak nak, kalau benda-benda yang bersifat bergerak, orang kata bersistem running ni, macam contoh kereta, kita bawa kereta kan, kereta baru ke kereta lama pun, walaupun kereta tu kita jangan bawa, tapi mesti ada maintenance lah. Maksudnya tayar, bila kita bergerak, start engine, kita buka tingkap, kita akan, walaupun kita nak pergi dalam jarak 10 km, dalam sebulan mungkin sekali keluar, tapi nak ceritanya bila start bergerak sesuatu benda tu akan ada penyelenggaraan. Contohnya bila tayar bergerak, enjin berfungsi, enjin kereta bersistem dia, minyak hitam, lepas tu minyak gearbox. Jadi dalam sistem kereta lah, sama juga dalam sistem aircon tu sendiri. Jadi saya nak sharing dengan anda semua, kenapa kita punya, orang kata aircon kita tu menitik, kita stres. Maksud stres tu kita gunakan tajuk stres tu sebab kita bila suatu apa yang kita alami, ibarat benda normal maksud kita buat biasa apa-apa, tiba-tiba dia jadi abnormal. Maksudnya ada kesukaran, ada kesulitan, menyebabkan contoh benda yang kita pakai tu rosak, benda tu tak boleh berfungsi, jadi kita akan stres, kita akan sakit kepala, kita akan terus memikir, contoh kan, tengah-tengah setting video ni, kamera kita jatuh ke, handset jatuh ke, tiba-tiba short ke apa, tiba-tiba ada sistem tertutup apa. Jadi benda-benda yang berlaku yang di luar jangkaan kita, dia akan menimbulkan emosi kita tidak akan stabil. Betul tak? Maksudnya emosi kita akan aircon ni problem pula kan, jadinya pernah berlaku tak? Memang pernah berlaku, walaupun bukan dalam contoh dan situasi aircon kita ataupun benda-benda lain, benda-benda apa-apa lain pun. Contoh tadi dah, contoh kereta kita kan, tiba-tiba nak start, tak boleh start. Tiba-tiba pula kita nak cepat rushing nak pergi kerja ni, Allah, tengok pula tayar pancit. Jadinya kata cabaran ujian pada hari tu. Jadi sama juga dalam erti kata apa yang kita nak sharing ni, 3 benda lah, 3 punca kenapa air aircon kita menitik. Air aircon kita menitik. Jadi sebelum tu, okey tak soal saya? Okey tak? Clear tak? Jadi tiga. Yang pertama yang saya nak sharing kepada you all semua, punca utama yang menyebabkan aircon kita menitik biasanya berlaku dalam masa aircon, contoh kita beli baru setahun. Okey, setahun kita pakai dalam contoh, pakai dalam setahun, tiba-tiba nak masuk ke tahun kedua, awal bulan kita on aircon sejuk. Aircon kita pasang sejuk. Contoh master bedroom kan, kita pakai aircon 1.5, brand Acer contoh. Kita pakai aircon, jadi kita on standard biasa 20, ingat orang kata kadar kelajuan blower dalam keadaan yang pertengahan. Jadi dalam setengah jam pertama kita ada bunyi tap.
Agak-agak bunyi apa tu? Tak tu. Pastinya bukan bunyi hentakan kasut lah. Bunyi air menitik daripada aircon kita. Bunyi air menitik daripada aircon kita. Bunyi tap, tap, tap. Dia kita bunyilah. Contoh kan, air yang daripada atas, dia akan jatuh ke bawah, kena pula pada kita punya, contoh kan, kita pula letak kita punya apa, alat-alat radio ke apa-apa yang melibatkan aksesori, kena kat kita punya bunyi kan, dia punya housing bunyi tap tap tap. Jadi sudah. Bunyi apa dia tengok, Allah cakap air menitik pula. Bahasa mudahnya kata air menitik pula. Tak pernah mengagam menitik pula airnya. Jadi dah timbul dah, orang kata serabut dah, orang kata sudah kita kelang kabut. Jadi apa yang pertama kita akan buat, kita akan off dulu. Kita kena off dulu unit aircon tu. Yang kita di samping kita alihkanlah apa yang ada kat bawah aircon tu. Air menitik bawah aircon tu, apa-apa yang melibatkan aksesori kita yang penting-penting, yang kalau kena air men-short, alihkan dulu. Lepas tu yang kedua, kita terus offkan unit aircon. Pertama punca dia sebab apa? Jadi punca pertama sebab aircon terlalu kotor. Aircon terlalu kotor. Kotor pada mana? Kotor pada dia punya takungan drain pan, takungan unit aircon. Kalau tuan-tuan boleh tengok unit aircon kita kan, di dalam tu ada satu takungan, sebab aircon ni dia akan mengeluarkan air hasil daripada sistem dia berfungsi, daripada sistem outdoor bertukar kepada sistem sejuk. Dia akan berinteraksi dengan sistem udara, dia berinteraksi, dia akan menghasilkan air. Air tu dia akan perlu pada takungan, ditakung oleh dalam sistem dia, dalam bekas dia dah didesign, dia akan keluar ikut punya lubang ni lah, lubang yang dah didesign lah. Jadi bila mana aircon terlalu kotor, habuk, maksudnya habuk ke, biasanya habuk, lepas tu dia ada banyak lendir lah, ibarat macam bahasa mudah kita kadang dia punya hinguh dia lah, hinguh. Sebab air ni kalau kita biasa pengalaman kita lah, contoh kan, dia kalau air ni contoh kan, dalam keadaan kita letak satu bekas, kalau biasa contoh kan, air kita letak satu bekas yang agak air dia tak banyak, kita letak satu bekas, kita biar dalam tempoh sebulan 2 bulan, dia akan macam mana cakap, dia akan ada timbul macam ada kelapuk-kelapuk tu, ada macam ada sebab dia habuk dalam sistem udara kita ni kan, kita tak nampak kan. Jadi air bertemu dengan udara, dia akan menghasilkan satu-satu benda-benda yang macam hinguh-hinguh tu lah, benda punya kata apa, kekotoran lah. Jadi bila lama-lama dalam itu, yang keadaan yang teropen dalam sistem aircon ni semua bertutup tak nampak kan. Jadi bila dah dia hari-hari running, air turun daripada dalam takungan, dia akan pergi ke bawah. Jadi lama-lama dia akan menimbulkan satu gel lah, gel habuk bertemu dia punya, orang kata apa, kombinasi antara air dengan habuk-habuk, dia akan menyebabkan gel yang dia ada gel ni, dia akan clot, dia akan menyekat saluran takungan. Jadi pada asalnya dia nak buang pada sistem, ikut sistem atas, dia tak boleh. Sebab apa? Dia dah sangkut dengan gel-gel tadi, walaupun air keluar, air turun tak banyak lah, sebabkan tanggungan tu dah jadi tersangkut. Jadi akibatnya dia turunlah pada kita punya casing. Tu yang kita dengar bunyi tak tak tak. Boleh imagine tak apa yang saya maksudkan tu. Nak ceritanya, poin pertama, sebab apa aircon kotor dan gel-gel kekotoran dia menyekat pergerakan air untuk keluar mengikut pada saluran yang betul. InsyaAllah itu poin pertama. Okey, yang poin kedua. Sebelum poin kedua, kita tengok dulu kita punya viewer lah, viewer.
mata-mata lain yang menengok. Jadi agak-agak you all semua penting tak? Jadi untuk saya sharing, sebab benda-benda ni nampak macam tak penting, tapi sebenarnya benda-benda macam ni, air menitik, aircon tak sejuk, dia akan menimbulkan kegusaran pada kita lah. Macam kita kan, biasa macam semalam ada satu nak sharing pada you all semua. Semalam satu site di Temeloh, rumah customer kami. Jadinya dia call kita, jadinya isu dia adalah berkenaan dengan bilik dia. Bilik dalam keluasan 10-15. Jadi kita pakai aircon 1.5 inverter. Kisahnya customer ni dia aircon yang dipasang tu bukannya pasang yang 5-6 jam. Dimaklumkan kepada saya, kepada kami, owner ni dia pasang aircon 20 jam. 20 jam hari-hari. Hanya 3-4 jam saja rehat. Ini saya cakap memang hardcore lah. Mana maksudnya pengguna aircon ni yang hari-hari pakai. Point ni sebab apa dia cakap kenapa pasang kata hari-hari bang, maksudnya dalam tempoh berapa jam je rehat. Sebab master bedroom, so dia ada anak dia yang mengalami, kalau panas dia akan mengalami ruam-ruam. Dia akan mengalami ruam-ruam pada badan, jadi dia tak boleh, tak akan panas. Jadi suhu yang diperlukan dalam bilik tu dalam suhu 25, 23, 24 lah. Jadinya suhu yang nyaman untuk suhu bagi baby tu, bagi anak dia. Jadinya bila macam tu memang tak boleh off lah airconnya, betul tak? Bila tak off, contoh satu hari 24 jam, 20 jam, darab 365 hari. Bayangkan berapa had maksimum penggunaan owner ni. Jadi bila situasi macam ni, owner ni dia kena ambil kata kena aware lah about aircon dia. Walaupun aircon kita bekalkan aircon yang mahal dan berkualiti, tetapinya 6 bulan sekali owner ni memang kena aircon dia kena servis, sebab penggunaan dia yang begitu maksimum harian dia. Jadinya kalau contoh kalau setahun lah baru nak servis, overhaul, normal servis, dia akan berlaku banyak simptom kerosakan pada unit. Di antaranya dia akan, bila kotor, aircon akan menjadi dia punya performa dia akan jadi drop sikit. Sebab bila kotor, kompresor akan run betul high run. Bila high run, dia akan jadi menimbulkan tenaga bil yang tinggi lah. Dia akan efek kepada bil bulanan. Nak dikabarkan rumah customer ni, yang saya dimaklumkan, saya pergi bertemu dengan customer, saya tanya ni, berapa bil abang sebulan ni? Saya dengar terkejut ke? 1,000 sebulan. Bil api dia 1,000 sebulan. Masya Allah. 1,000, bayangkan tuan-tuan, you all semua, 1,000 sebulan hanya untuk bil elektrik. Dia kata dulu standard 600, bila dah ditambah aircon. Sebabnya punca bukan nak cerita, bukan satu aircon ni jembatkan 1,000, tapi nya keseluruhan equipment yang ada dalam rumah dia tu, sebab dia ada 3 biji aircon, lepas tu dia ada yang dryer, pengering dryer, washing machine dryer, lepas tu dia ada pula mesin yang pengering pinggan. Jadi tak langsung menyumbang kepada bil yang tinggi lah. Jadinya nak ceritalah kisahnya daripada customer tadi, nak cerita bila mana aircon kita tak sejuk, tak sejuk, lepas tu kotor, jadi dia akan menimbulkan reaksi yang agak tak selesa. Jadinya sebab tu berbalik pada poin pertama tadi yang saya maklumkan, bahawa penting lah untuk kita servis aircon kita ni. Poin pertama, aircon kotor, lepas tu menyekat pada takungan, menyebabkan air menitik. Itu poin pertama. Poin kedua, poin kedua, disebab aircon menitik ni, poin kedua sebab ni lah situasi yang agak jarang berlaku juga, tapi berlaku juga pada keadaan macam mana aircon tu
dia jarang pakai. Maksudnya ada situasi yang mana aircon ni dia dalam sebulan sekali ada on, lepas tu ada yang 2 bulan sekali. Point yang kedua, kenapa dia bila on aircon menitik? Sebabnya ada serangga. Ada serangga. Maksudnya ada serangga yang biasa suka dengan aircon ni antara dua je biasanya. Cicak dengan semut. Jadi situasi menitik ni dia berlaku pada semut. Semut ni dia dah bersarang. Dia dah, orang kata dah buat pot, dah buat rumah dekat takungan. Dia jadikan, ceritanya dia dah conquer lah. Nak cerita dia conquer habis indoor unit tu. Nampak kat luar okey. Rupanya tengok-tengok ada satu memang berlaku kan. Kita pengalaman ni team EM memang pelik juga kan. Dia tengok dia contoh orang tu kata, makcik tu kata, makcik Kia ni pasang aircon jarang-jarang. Kenapa pula menitik? Nak kata kotor tak kotor kan. Rupanya bila kita buka semua casing, dia bersarang. Semut. Biasa semut hitam lah. Semut hitam. Semut api ni jarang berkumpul satu-satu tempat. Semut hitam kan. Semut hitam yang tak gigit tu. Semut hitam biasa. Dia suka dalam tempat yang sejuk-sejuk. Jadinya dia berkumpul. Jadi kita jadinya kita kepakaran EM, kita tanggal lah unit tu. Kita bawa turun, kita cuci. Jadi nak cerita point kedua sebab apa? Serangga telah, orang kata dah bermastautin bermukim dekat tempat takungan air, aircon. Nak jadi point kedua. Sebab itulah kita banyak bagi awareness pada you all semua, pada anda semua, bahawa penting sangat penjagaan aircon ni. Jika tidak buat, dia akan menimbulkan banyak masalah pada kita. Dia emosi tak stabil kan. Bila aircon yang saya maklumkan di awal tadi, kita akan jadi stres. Bukan stres tempat kerja apa ke. Jadi dekat rumah kita dah stres sebab aircon tak sejuk. Serupa juga kalau aircon kereta tak sejuk pun kita akan stres. Panas. Orang kata kan, nak ada je nak mengenguh, nak mengeluh. Tapi kalau kita yang agak stay cool, stay down ni, dia akan selawat. Allahumma salli selamat, istighfar, astaghfirullahalazim kan. Janganlah kita orang kata bagi kata-kata yang tak baik. Kita cubalah kadang kita marah ke apa, kita stres, kita cuba kembali refreshkan minda kita, percakapan kita astaghfirullahalazim. Aircon tak sejuk kan. Kalau tidak kita nak maki je ke aircon kan. Jadi okey, kita berbalik kepada point kedua, serangga lah, semut ni memang dia sukalah kan tempat-tempat sejuk. Bukan setakat aircon saja. Kadang kau perasan kalau kita ada beg kita kan, kita macam ada simpan beg kita satu salah sudut dekat rumah kita letak beg kita lah, tak kira beg apa ke, beg yang tak pakai ke, beg travel ke apa, kita letak satu sudut, kita rasa tak pakai kan, maksud tiba-tiba dalam tempoh setahun 2 tahun tiba-tiba kita nak ambil beg tu, kita angkat beg kita penuh dengan semut. Semut ni memang makhluk Allah, dia sukalah tempat-tempat yang gelap, sejuk. Jadi nak cerita semut ni berada di mana-mana. Dia berada di aircon kita, dekat beg kita. Tapi nak ceritanya kita jangan marah semut lah. Semut ni memang makhluk Allah, jadi kita jangan marah semut. Cuma kalau dalam situasi yang agak dah banyak sangat tu, diharuskanlah untuk kita nak bagi dia pergi tu. Kita kena guna kaedah, kita spray bagi dia mati dan pergi. Kalau yang terbaik kita biarkan dulu. Tapi dalam situasi aircon yang rumah customer terlampau banyak semut dalam bahagian takungan air, jadi kita ambil keputusan untuk kita spray bagi dia mati, dan kita akan bawa turun, kita akan cuci keseluruhan unit indoor dan outdoor. Okey, yang ketiga, punca kenapa aircon kita menitik. Yang ketiga, point ketiga adalah dia bermain dengan sistem aircon lah. Menitik sebabkan aircon kita dipanggil frost. Maksudnya unit aircon tu okey, cuma dia ada gas kurang.
ada kekurangan dengan gas. Maksudnya contoh kalau gas baru kan R32, dia akan ada kekurangan dalam berapa persen aircon dia akan kurang, jadi menyebabkan sistem dia akan frost. Dia akan frost pada indoor unit. Maksud frost saya tu dia akan sejuk, dia akan ibarat tahu kan frost macam dia akan jadi satu ketulan ais. Dia akan ketulan ais berada meliputi keseluruhan indoor unit. Bila berlaku macam tu, bila frost jadi, dia akan jadi sistem tu dia akan abnormal, dia akan tidak normal lah. Walaupun dia ada kipas berbusing, tapi sebabkan frost berlakunya sejuk beku pada coil unit indoor. Jadi secara langsung air tu dia akan bertindak balas dengan cuaca yang ada dalam bilik. Dia akan meleleh, maksud dia akan cair. Dia akan cair walaupun dia sama-sama dia frost, dia akan cair. Bila mana cairan dia tidak masuk pada takungan yang sedia ada, dia akan meleleh pada tempat-tempat lain, dan akibatnya dia meleleh tempat yang casing kita, dia akan menitik. Boleh faham maksudnya? Kan air daripada frost tadi, dia dah cair, dia akan meleleh tempat yang tak masuk dalam sistem takungan, dia akan masuk dalam casing, dia akan turun. Dia akan tap. Trademark kita ni tap. Sebab apa? Bunyi air. Itu yang kalau yang air menitik sikit-sikit. Kalau jenis air yang macam air pipe tu, turun sekali semua, tu dah teruk sangat dah tu. Aircon tu dah teruk sangat lah. Jadi nak cerita 3 point. Saya ulang balik. Point pertama, unit terlalu kotor, menyebabkan saluran air tersumbat. Yang kedua, serangga semut, kadang semut berada dalam sistem takungan. Dan yang ketiga adalah sistem aircon tu tidak sempurna, maksudnya gas kurang, menyebabkan frost pada unit, menyebabkan air lebihan, air yang tak masuk dalam sistem takungan, dia akan meleleh. Okey, jadinya itu 3 poin yang saya share kepada you all semua. Harap bermanfaat lah untuk anda semua. Walaupun kadang kita anggap agak tak penting, tapi bila kita fikir sekali, 2 kali, 3 kali, insya-Allah bagi yang kata yang papa-papa lah, kata pada si suami, si papa, pada owner aircon anda di rumah anda ataupun di tempat pejabat, di aircon tempat pejabat anda sendiri. Jadi cubalah alert bab mengenai penyelenggaraan unit aircon. Sebab jikalau kita tak ada alert bab-bab ni, dia akan berkaitan dengan emosi. Kita akan rasa tak selesa nak buat kerja. Kalau kat pejabat kita kan, kita rasa tak selesa, tak ada mood buat kerja kan. Bila kita aircon sejuk, kita masuk sejuk tu sampai kita pakai blazer tu, tu dah kira optimum lah. Kita kerja buat, kita akan rasa semangat, optimum. Tapi jangan pula kita dah sejuk kita rasa macam rasa malas aja, rasa leweh aja. Tapi semakin sejuk, semakin kita buat kerja dengan laju, dengan bersemangat. Jadi itu yang kata penting sangat untuk kita tahu kaedah-kaedah ataupun macam mana cara nak selesaikan aircon kita. Tak sejuknya ataupun menitiknya, jadi ada solution di situ. Ada solusi di situ. Jadi apa-apa pun untuk sharing saya ni agak bermanfaat untuk you all semua, dan itu sahaja untuk sharing saya dan sharing daripada tim aircon sendiri. Dan harapan kita teruskan kerja buat kita ini dengan selamat, dengan banyak berterima kasih kepada sekeliling kita, dan terima kasih kepada orang luar sana lah, agar apa ilmu kita dapat diamalkan, dapat di-sharing kepada orang lain. InsyaAllah selamat menonton, selamat tengok FB live daripada EM Aircon sendiri, dan selamat sentiasalah kata you all semua sokong pada kami sendiri, agar kami sentiasa bersemangat untuk memberi input yang output yang kepada you all semua, agar beri manfaat
sharing is caring kan. Orang kata sama-sama kita memberi ni, dia orang kata caring lah. Kita caring pada orang di luar sana. Bila mana kita sentiasa beri manfaat tu akan dapat kat kita. Jadi itu sahaja orang kata borak-borak teknikal. Kalau boleh kalau apa-apa tak faham apa, boleh PM kami bertanya ke apa-apa yang berkait lah berkaitan dengan unit aircon ke apa, sebab dah sekarang ni musim panas kan. Jadi boleh, insya-Allah kita akan memberi jawapan yang terbaik. Kita akan selesaikan masalah you all semua berkaitan dengan aircon. Okey, baik. Semoga kekal sihat, kekal SOP. Walaupun kita dah boleh orang kata dah, alhamdulillah, syukur berita yang agak baik untuk negeri Pahang. Dimaklumkan kita dah beralih ke fasa 3. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala untuk kita meneruskan kehidupan kita, menjalankan ekonomi kita, menggerakkan ekonomi, dan kita gunakan sebaik mungkin lah peluang yang ada ni, dan masa sama kita jagalah kesihatan kita, SOP kita. Walaupun kita dah diberi kelonggaran, dah boleh bergerak di setiap daerah dan dalam satu negeri boleh bergerak ke setiap daerah, gunakan peluang ini dengan baik dan kekal selamat. Okey, itu saja. Harap bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.